Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziratun Hidayah binti Abdul Rahman, memegang nombor matrik A168107. Saya merupakan pelajar di bawah program pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berada di bawah penyeliaan Profesor Dr. Wan Kamal bin Mujani. Pada hari ini, saya akan membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Ketokohan Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Najib Al-Atas. Yang pertama ialah permasalahan kajian. Permasalahan kajian ini dipetik daripada Kedaian Akhbar Berita Harian yang bertajuk Bangsa Bertamadun Hargai Ilmuwan Sepanjang Zaman. Menurut Muhammad Helmi 2020, beliau menyatakan bahawa para ilmuwan sering tidak dihargai sama ada ketika hidup atau selepas mati. Hal ini kerana kebiasaan mereka hanya menilai berdasarkan populariti, kuasa, kepandaian berjenaka dan berhelah sehingga mereka tidak kenal intan permata seperti Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Najib Al-Atas yang merupakan tokoh pemikir negara dan umat Islam. Seterusnya, kita lihat kepada objektif kajian. Objektif kajian ini dilakukan bagi mengisi kelompangan kajian saya. Di sini, terdapat 3 objektif kajian yang telah saya senaraikan. Yang pertama ialah mengkaji biografi Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Najib Al-Atas. Kedua, mengkaji sumbangan Al-Atas dalam dunia keilmuan. Dan ketiga, menganalisis idea dan pemikiran Al-Atas. Ketiga-tiga objektif kajian ini akan dijawab di bahagian dapatan kajian yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif ini dilakukan menerusi kaedah pengumpulan data dan juga penganalisan data. Dalam kaedah pengumpulan data, saya telah mengumpul maklumat serta fakta-fakta berkaitan Al-Atas. Saya membaca kajian-kajian terdahulu yang berkaitan, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan dan mencapai matlamat kajian. Cara pengambilan data adalah melalui teknik pengumpulan data dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pendokumentasian. Teknik tersebut digunakan untuk mengumpulkan data melalui sumber bertulis atau buku yang relevan dengan tujuan penelitian. Antara bahan rujukan yang berjaya didapati di perpustakaan adalah dalam pelbagai bentuk seperti buku, tesis, jurnal, artikel dan majalah. Pengkaji telah menggunakan kesemua bahan rujukan ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan tepat bagi data-data tersebut. Seterusnya, dalam kaedah penganalisan data dilakukan terhadap sumber sekunder dan primer. Proses penganalisan data merupakan proses lanjutan selepas proses pengumpulan data. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan pendekatan kualitatif menerusi kaedah deskriptif dan analisis. Data-data yang dikumpulkan melalui pembacaan buku, artikel, jurnal dan dokumen dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan dianalisis terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Pengkaji menganalisis data dengan cara mengumpul dan mengolah data yang sedia ada dan dikembangkan mengikut kepentingan dan objektif kajian. Di samping itu, saya akan membentangkan dapatan kajian yang saya peroleh melalui kajian yang dijalankan ini. Dapatan kajian pertama akan menjawab objektif pertama iaitu berkaitan biografi Al-Atas. Melalui dapatan ini, maka kita dapat mengetahui latar belakang diri, latar belakang pendidikan dan pencapaian Al-Atas. Secara ringkasnya, latar belakang diri Al-Atas ialah nama penuh beliau Syed Muhammad Najib Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Al-Atas. Beliau dilahirkan pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Manakala latar belakang pendidikan pula, Al-Atas telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Dasar Ngeheng dari tahun 1936 sehingga 1941. Seterusnya Madrasah Al-Urwatul Wusqa, Sukabumi pada tahun 1941 sehingga 1945. Kemudian Bukit Zahra School dan English College. Sepanjang Al-Atas menceburkan diri dalam dunia keilmuan, beliau telah menerima pelbagai pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa.
Dapatan kajian kedua melalui objektif kedua ialah mengkaji sumbangan al-Atas dalam dunia keilmuan. Beliau telah mencurahkan ilmu hasil karya penulisannya dalam pelbagai bidang. Antara bidang yang diceburi ialah bahasa, sejarah, falsafah dan pendidikan Islam. Akhir sekali, dapatan kajian yang ketiga yang diperoleh berdasarkan objektif ketiga iaitu menganalisis idea dan pemikiran al-Atas. Hasil kajian ini mendapati bahawa pemikiran al-Atas tentang pendidikan Islam sangat berkait rapat dengan adab atau istilah yang diberi ta'dib, mana pemikiran al-Atas dipersetujui oleh sarjana-sarjana yang lain. Rumusan dari kajian ini dapat saya rumuskan bahawa ketokohan al-Atas bukan sahaja dalam dunia penulisan, malah melibatkan institusi pengajian tinggi. Bukan itu sahaja, malah idea beliau banyak dipersetujui dan diiktiraf oleh ramai sarjana. Akhir sekali, Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Najib Al-Atas ialah seorang pemikir hebat yang banyak membawa makna dan tafsiran baru kepada idea-idea lama. Pelbagai sumbangan yang telah beliau lakukan dalam dunia keilmuan, antaranya pemikiran beliau berkait rapat dengan pendidikan Islam.